اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli dan kuasa masjid ini di atas saudara sekalian untuk ma'amarah kepada Allah, didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, sebelum kita meneruskan bicara kita malam ini, terlebih dahulu kita ingin menyingkap hasil bicara kita yang lalu. Di sana kita telah berbicara perbahasan berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara poin utama yang telah kita nukilkan, petikan daripada kita beriman, di antaranya kepentingan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berpaksikan kepada ilmu. Kemudian di antara penegasan daripada pengarang, iaitu supaya kita beriman kepada Allah, manakala iman kita bukanlah iman hanya dengan mengikut individu. Sebaliknya kita beriman kepada Allah berpaksikan di atas ilmu. Kemudian pengarang juga mengetengahkan kepada kita cara faedah untuk kita berfikir dan menghayati semua yang kita miliki ini adalah kurniaan Allah. Kami selalu dengar tu, orang kata apa yang kita miliki hari ini adalah kurniaan Allah. Baik rumah, baik kenderaan, baik segala-galanya nikmat yang kita miliki, ianya adalah kurniaan Allah. Cuma kami nak tahu macam mana cara untuk kita menghayati dan memahami maksud tersebut. Sebab itu semua daripada usaha kita. Rumah, kereta, itu semua daripada usaha kita. Kita bekerja sehingga akhirnya jadi kenapa ianya disebut ianya adalah kurniaan Allah. Okey, tuan-tuan, poin yang cukup penting daripada pengarang, iaitu pengarang mengaitkan apa yang kita miliki ianya berpunca daripada fungsi panca indera yang utama. Al-ilmu wujud firman Allah ayat 78 surah An-Nahl juzuk 14. Kita lihat, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah, dialah yang telah mengeluarkan kalian daripada perut-perut ibu kalian, sedang kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Tak tahu apa. Masa kita dilahirkan dahulu, kita tak tahu apa. Pasir pun kita makan, tuan. Dan dia telah menjadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan juga akal. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita tentang bangkit asal. Dahulunya kita tidak mengerti apa-apa pun. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita pendengaran, penglihatan dan juga akal. Tuan-tuan, bila kita lihat apa yang kita miliki hari ini, tuan-tuan, setuju ke tak? Apa yang kita miliki hari ini ianya berpunca daripada 3 fungsi panca indera yang utama tadi. Tuan-tuan, tuan-tuan menjawab dengan jawatan tinggi. Contoh, kenapa? Apa puncanya? Daripada akal. Akal siapa yang mulia kan?
berpunca daripada penglihatan, berpunca daripada pendengaran. Siapa yang kurniakan? Jadi Allah kaitkan ayat ini supaya kita renung semula apa yang kita miliki ini, tuan-tuan, ianya berpaksikan kepada fungsi panca indera yang utama. Kita renung, sekiranya kita tidak ada akal, rasa kita di sini ke tuan-tuan? Sekiranya saya tidak ada akal, tuan-tuan, ibu-ibu, kita tidak ada akal, rasa kita boleh ke berjawab jawatan kita sekarang? Tak ada. Jadi, baru kami faham, baru kita faham. Rupanya bila kita merujuk sesuatu kurniaan Allah, kerana ia dinisbahkan kepada fungsi panca indera yang utama dahulu, ianya adalah kurniaan Allah yang mana kita memiliki segala-galanya hari ini, berpunca daripada penglihatan, berpunca daripada pendengaran, berpunca daripada akal kita. Yang mana ketiga-tiga fungsi panca indera tersebut Allah Subhanahu wa taala yang kurniakan. Allah kaitkan pada akhir ayat, mudah-mudahan kalian bersyukur. Tuan-tuan, ayat ini menjentik hati kita supaya kita bersyukur kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita faham rupanya macam mana kita, kenapa kita akan bersyukur kepada Allah. Sebab segala-gala yang kita miliki ini ianya berpunca daripada fungsi panca indera yang utama, kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan sebab itu kita memiliki apa yang kita miliki hari ini. Mudah-mudahan kita bersyukur. Manakala pada malam ini tuan-tuan, kita keluar sedikit daripada tajuk perbahasan kita. Manakala bicara kita masih berbicara di dalam kitab iman. Tuan-tuan, dahulu kita pernah berbicara melalui bab yang dimungkinkan oleh pengarang berkaitan iman kepada Allah. Sebab sekarang kita beriman kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala kita tidak pernah melihatnya. Kita tak pernah tengok Allah. Kalau begitu, macam mana kita ingin menambahkan keyakinan dan keimanan kita atas wujudan Allah Subhanahu wa taala? Betul, kita yakin. Cuma yang sekarang kita tak pernah tengok kepada Allah. Ada ke tak kaedah yang menggariskan kepada kita untuk menambahkan keyakinan dan keimanan kita? Okey. Yang mana pengarang memulakan dengan kaedah berpaksikan kepada akal. Ini sebagai selingan apa yang telah kita bicarakan dan tuan-tuan. Kerana ianya ada kaitan. Okey. Kaedah yang berpaksikan kepada akal. Dan di sana terdapat 3 kaedah. Yang pertama, al-'adam la yakhluqu syai'an. Ketiadaan, ia tidak menciptakan sesuatu. Apa tu tuan-tuan? Ketiadaan, dia tidak menciptakan sesuatu. Apa tu? Okey, sekarang kita meyakini Allah lah yang mencipta alam ini. Jadi menunjukkan adanya hasil ciptaan, secara tidak langsung adanya pencipta. Atas keyakinan kita alam ini adalah ciptaan Allah, secara tidak langsung bila ada hasil ciptaan menunjukkan adanya pencipta. Okey. Kejap, tetapi kita tak pernah tengok pencipta. Okey, sekarang kita kata alam ini adalah hasil ciptaan Allah, sedangkan kita tidak pernah melihat pencipta. Okey, begini tuan-tuan ibu, saya katakan tidak semestinya kita tidak pernah melihat pencipta menunjukkan pencipta itu tidak ada. Tuan-tuan, kita tak pernah tengok pencipta pun bukan bermakna pencipta itu tidak ada. Memadai hasil ciptaan yang dicipta olehnya. Kejap, kami pun ingat. Ada contoh ke tak? Ada contoh haji. Okey. Kita lihat lampu masjid kita yang sedang memancar ke arah tiang. Tuan-tuan, ibu-ibu, siapa pernah melihat pencipta kepada lampu tersebut? Angkat tangan. Tak ada siapa pernah tengok tuan-tuan di sini. Apa bangsanya? Apa agamanya?
apa warna kulitnya, semua kita tak tahu. Tetapi tuan-tuan, kita tidak pernah melihat pencipta kepada lampu. Kita percaya pula ada pencipta. Kita mempercayai adanya pencipta kepada lampu tersebut, sedangkan kita tidak pernah melihat pun pencipta lampu itu. Tuan, begitu juga alam ini, kita melihat alam, kita meyakini alam ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya adalah produk ciptaan Allah. Secara langsung, tuan, kita meyakini atas kewujudan pencipta walaupun kita tidak pernah melihatnya. Okey. Kaedah yang kedua. Ini sebagai selingan yang pernah kita nyatakan dahulu, tuan. At-tafakkuru fil makhluqat yadullu ala ba'd sifatil khaliq. Berfikir pada hasil ciptaan, ianya menunjukkan sebahagian daripada sifat pencipta. Tuan-tuan, berfikir tentang hasil ciptaan, ianya menunjukkan sebahagian sifat pencipta. Macam mana tu? Okey, kita lihat semula. Lampu tadi. Tuan-tuan, bila kita dah lampu, tadi kita dah sepakat tak ada seorang pun di antara kita pernah melihat pencipta lampu itu. Tak ada seorang pun pernah tengok. Tak ada seorang pun pernah jumpa dengan dia. Tuan-tuan, walaupun begitu, melalui hasil produknya, kita boleh menggariskan sifat-sifat yang ada padanya. Walaupun kita tak kenal siapa dia, melihat kepada hasil produknya, tuan-tuan, kita boleh gariskan sifat yang ada pada dia. Contoh, tuan-tuan, ibu-ibu percaya ke tak, pencipta kepada lampu di atas adalah seorang yang bijak? Percaya tak, tuan-tuan? Percaya. Tuan-tuan, ibu-ibu percaya ke tak, pencipta kepada lampu di atas adalah seorang yang berpengalaman? Percaya, tuan-tuan? Percaya. Tuan-tuan, perempuan percaya ke tak, pencipta kepada lampu di atas adalah seorang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam melalui produk yang dibangunkan olehnya? Percaya atau tak? Kita percaya. Jadi melihat kepada sifat-sifat yang ada pada dia, walaupun kita tidak pernah melihatnya, hanya berpandukan hasil ciptaannya, tuan-tuan, kita dapat menggariskan sifat-sifat yang ada padanya. Okey, kita kembali kepada alam. Sebab tadi kita kata alam ini adalah ciptaan Allah. Kita kata bukit bukau, daun, pokok, ciptaan Allah. Okey, kita lihat daun. Daun, tuan. Jadi melihat kepada daun, maknanya ia akan menggariskan sifat-sifat yang ada pada Allah, sebab Allah yang mencipta daun tersebut. Betul tak? Contoh, daun, ianya terbukti secara saintifik di antara fungsi daun recycle semula daripada karbon dioksida kepada oksigen. Karbon dioksida, tuan-tuan, recycle semula kepada oksigen. Kita nampak biasa je daun tu, tuan-tuan, ibu-ibu, kita nampak alah, daun je macam tak ada fungsi. Itu pandangan kita. Dan hari ini kita melihat di antara fungsi itulahnya, di antara fungsi daun yang diciptakan oleh Allah. Oh, bermakna manusia memerlukan kepada tumbuhan hijau dalam kehidupan mereka. Betul? Okey, melihat kepada daun tadi, tuan-tuan, kita dapat melihat sifat yang ada pada pencipta, walaupun kita tidak pernah melihat pencipta itu. Semestinya pencipta kepada daun itu maha bijaksana. Setuju atau tak? Setuju tak, tuan? Kita nampak biasa je, rupa-rupanya manusia bergantung harap juga kepada kehidupan hijau, tumbuhan hijau. Oi, dahsyat betul. Bila kita lihat ke arah daun tadi, tuan-tuan, kita dapat melihat sifat yang ada pada Allah yang lain adalah maha mendalam pengetahuannya. Tuan-tuan, Al-Khabir, Al-Hakim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menggariskan sifat-sifat yang lain ada pada Allah hanya saat kita melihat daun itu. Itulah maksudnya saat kita berfikir tentang hasil produk ciptaan, ianya menunjukkan sebahagian daripada sifat pencipta. Ya, Haji katanya Haji dah pencet. Betul lah, saya dah pencet dah 3 tahun. Makcik kata makcik dah pencet, betul ke? Oh, saya dah pencet lah. Bila makcik pencetnya? Dah setahun. Okey makcik, makcik sila pergi ke mana pencet-pencet ni? Sebab saya orang pencet pun ada. Grup orang pencet, dia orang pencet pagi-pagi sarapan di pasar Seksyen 16. Orang pencet tu, tuan, dia ada jadual dia.
Sarapan di sini, sarapan di sana, naik alam ni ramai-ramai dia pencet. Pergi sarapan di Kampung Baru, orang pencet. Kita tak boleh lah tuan-tuan, kita tak pencet. Okey. Jadi pakcik suka pergi mana? Pakcik suka pergi mana? Saya suka pulau. Maknanya pakcik suka lautan. Ya. Okey. Kita cenderung melihat kepada ciptaan Allah. Lautan, airnya pasir, manakala kehidupan di dalamnya manis. Ikan tenggiri tuan-tuan, ikan tenggiri goreng saja pun sedap tuan-tuan. Ketan, udang, ya Allah, sedap betul. Sedangkan kehidupannya di dalam laut masin, sepatutnya hidup dalam laut masin, dia masin, tapi tak. Bila kita lihat kehidupan tadi, tuan-tuan, kita dapat menggariskan sifat-sifat yang ada pada pencipta. Semestinya pencipta kepada kehidupan laut, Allah Maha Bijaksana. Semestinya pencipta kepada kehidupan sekian-sekian. Kita dapat menggariskan sifat-sifat yang ada pada Allah saat kita merenung, saat kita berfikir hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, petikan daripada seluruh Yasin. Kejap. Kami nak tanya, dengan kita berfikir tentang hasil ciptaan, adakah ianya boleh meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah? Jawapan saya, ya. Ianya dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kita berfikir hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita berfikir tentang alam, maknanya kita ni penganut agama Islam, kita tidak dihalang untuk melancong, untuk melihat mana-mana tempat, tak. Sebaliknya, kita mesti berfikir saat kita melihat alam, supaya menatijahkan di akhir tersebut iman dan juga yakin kita semakin bertambah saat kita melihat alam. Okey. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala petikan daripada surah Al-Jathiyah. Juzuk 25 ayat 3 dan 4. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun." Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi, ianya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Dan pada penciptaan kalian dan apa yang melata daripada haiwan ternak, ianya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang meyakini. Tuan-tuan, kita tertarik dengan kedua-dua ayat di atas, yang mana Allah Subhanahu wa taala kaitkan langit bumi menjadi tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Bila kita lihat langit dan bumi, tuan-tuan, menjadi tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Kemudian pada penciptaan diri kita dan apa yang melata daripada haiwan, tuan-tuan, ianya menjadi tanda kebesaran Allah bagi kaum yang yakin. Kejap, macam mana alam ini boleh menjadi tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman, bagi kaum yang meyakini, ya? Tuan-tuan, setuju ke tak? Mesti dengan berfikir. Betul tuan-tuan? Dengan berfikir tentang alam, langit, bumi, tentang diri kita, maknanya ianya akan menatijahkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman, bagi kaum yang meyakini. Kami tak faham, boleh nyatakan sedikit contoh untuk menambahkan keyakinan dan keimanan kita saat kita menyaksikan alam sejagat? Okey, boleh? Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, kita ingin melihat alam, kita ingin melihat angkasa, sebab ianya juga di antara ruang lingkup alam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang langit dan juga bumi. Okey, tuan-tuan, melihat kepada hasil
pengkajian dan penemuan saintifik. Tuan, pengakhiran alam adalah sesuatu yang pasti. Biar betul? Ya. Dan mereka menamakan peristiwa itu dengan The Big Rip Theory. Tuan-tuan, ibu-ibu, kita research. Ini di antara penemuan terkini, tuan-tuan. Penemuan terkini ni yang mengaitkan tentang koyakan dahsyat, koyakan besar. Teori koyakan besar. Biasa kita dengar Big Bang, The Big Bang Theory. Tuan-tuan, manakala tuan-tuan, ini juga di antara penemuan terkini yang mengaitkan tentang koyakan dahsyat. Tuan-tuan boleh search. Ibu-ibu boleh search. Lebih dekat kepada kita, kita research YouTube, dan kita akan menyaksikan bagaimana bacaan sehingga terjadinya koyakan dahsyat itu. Jadi saat kita berfikir tentang alam, saat mereka melakukan pengkajian ke atas alam, tuan-tuan, manakala ianya menatijahkan kelak alam ini akan berakhir dengan koyakan besar yang akan terjadi. Kejap. Jadi kita ni orang Islam nak percaya ke tak? Sebab itu kan penemuan daripada barat. Itu kan penemuan daripada barat. Kita ni nak percaya ke tak? Tuan-tuan, Islam tidak menolak ilmu. Melihat bacaan dan pengkajian mereka, secara peribadinya saya kata saya percaya. Baik. Percaya? Ya, saya percaya. Ingat, percaya tidak semestinya saya beriman. Iman dan juga kepercayaan adalah sesuatu yang berbeza. Setiap keimanan adalah kepercayaan dan bukan setiap kepercayaan keimanan. Apa tu? Setiap keimanan adalah kepercayaan. Ya, bila sebut iman, saya wajib percaya. Tuan-tuan, kita percaya, kita beriman atas wujudnya para malaikat. Wajib kita percaya, tuan-tuan, walaupun kita tidak pernah melihat mereka. Dan bukan setiap kepercayaan itu keimanan. Apa maksud? Maksudnya ada benda yang hanya sekadar kita percaya, langsung kita tidak beriman. Kita percaya je, tuan-tuan, kita tak beriman pun. Oh, maksudnya tidak ada kaitan dengan akidah kita. Ya, itu hanya sekadar kepercayaan. Contoh, haji, dengar katanya haji ni dulu engineer proton, betul ke? Oh, betul lah tu. Okey, haji, dengan apa yang haji pelajari ilmu dahulu? Engineering. Itu hanya sekadar kepercayaan, bukanlah keimanan. Oh, macam tu. Ya, kita percaya ilmu yang kita belajar, tapi bukanlah kaitan dengan iman. Lain, tuan-tuan, ilmu akidah dalam beberapa poin ianya ada kaitan dengan iman. Lain. Oh, maksudnya setiap keimanan itu mesti percaya, dan bukan setiap kepercayaan itu keimanan. Maksudnya kita hanya sekadar percaya, langsung kita tidak beriman. Betul? Okay. Jadi dalam bab ini, tuan-tuan, melihat kepada teori tadi, kita katakan ya, kita percaya melihat kepada pengkajian dan penemuan tersebut. Dan mereka menggariskan sekarang alam sedang bergerak ke arah koyakan besar. Kejap, kami nak tanya kenapa yang percaya sangat tu? Saya kata, bagi kita penganut agama Islam, bagi mereka the big rip teori tadi adalah pengakhiran alam. Manakala bagi kita penganut agama Islam, perkara itu tidak mengejutkan kita, tuan-tuan. Apa yang kalian temui langsung tidak mengejutkan kami. Kenapa? Sebab di dalam Al-Quran telah tertera di antara perihal pengakhiran alam kelak akan berlakunya koyakan dahsyat ini. Ayat pertama surah Al-Insyiqaq juzuk 30, idza as-samaa'u syaqqat, apabila langit telah terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan Tuhannya telah memberi keizinan dan benarlah ianya berlaku. Ayat pertama dan ayat yang kedua surah Al-Infitar juzuk 30, idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tazarat, apabila langit tergoyang.
Dan apabila bintang jatuh berguguran, tuan-tuan, sebab itu kami kata, kami tak mengejutkan kami. Apa yang ditemui oleh kalian tentang koyakan dahsyat itu, koyakan besar tersebut, maaf, bagi kami penganut agama Islam, kami tak terkejut. Sebab memang kami beriman di antara perihal alam kelak akan berlaku koyakan tersebut. Cuma bacaan dan penemuan kalian itu hanya sekadar kepercayaan kami. Kami tidak beriman. Yang kami beriman adalah Al-Quran. Beza tak tuan-tuan? Kita percaya tadi. Saya percaya tentang koyakan melihat kepada bicara mereka. Penemuan saintifik itu saya percaya. Dan saya tidak beriman. Sebaliknya saya beriman dengan Al-Quran. Kejap, boleh tak beri sedikit perincian? Macam mana tu Haji? Ada beza tak di antara percaya dan juga iman? Beza. Contoh, saya cerita kepada Tuan Haji tahu tak nanti akan berlakunya koyakan dahsyat? Saya cerita kepada Haji 2 hari 2 malam. Habis saya cerita, Haji sedap dia balas saya, maaf Ustaz, saya tak percaya. Sudah cerita 2 hari 2 malam, Haji kata tak percaya. Tuan-tuan, dosa ke tak? Betul, tak dosa. Tak dosa. Sebab itu hanya melibatkan kepercayaan sahaja. Tetapi sekiranya saya kata Haji, dalam Al-Quran Allah telah menyebut kelak di antara perihal pengakhiran alam akan berlakunya koyakan langit. Haji percaya ke tak? Contoh, dia kata dia tak percaya. Dosa tak tuan-tuan? Itu dosa. Oh, sekarang kami faham beza di antara kepercayaan dan juga keimanan. Maksudnya kita percaya melihat kepada penemuan saintifik tadi, bila kita percaya, dan kita tidak beriman pun dengan penemuan itu. Sebaliknya kita beriman dengan Al-Quran. Beza. Okay. Kita kembali semula melihat kepada penemuan tersebut, tuan-tuan. Kita lihat Al-Quran dan kita lihat alam cakrawala sambil kita berfikir merujuk kepada penemuan saintifik tersebut. Di sini kita katakan penemuan itu adalah penemuan yang menambahkan iman. Penemuan tersebut adalah penemuan yang menambahkan keyakinan kita. Kenapa? Sebelum itu, tuan-tuan, mungkin sedikit selingan bicara tentang teori tersebut. Tuan-tuan, bila kita menyaksikan alam dan melihat mengenainya, kita tengok alam ini bila dahsyat, tuan-tuan, langit dahsyat, kelak akan tiba satu masa ianya akan terkoyak. Tuan-tuan, dan ini yang kita lihat. Manakala kita lihat pada ayat yang kedua surah Al-Fitar tadi, selepas ia terkoyak dan bintang-bintang jatuh berkurang. Tuan-tuan, ini kesinambungan, tuan-tuan. Oh, dalam arti katanya cakrawala yang kita lihat hari ini bergerak pada orbitnya, kelak akan tiba satu masa dia akan gugur satu persatu. Betul. Lantaran daripada koyakan dahsyat tadi. Sebab itu, tuan-tuan, saya sarankan kepada tuan-tuan, ibu-ibu, kita save video. Kita lihat bagaimana mereka mendekatkan kepada kefahaman kita merujuk kepada koyakan dahsyat tadi saat ianya berlaku. Digambarkan seperti mana balon yang itu alam ini, tuan-tuan. Alam ini seperti mana balon yang itu. Dalam arti katanya, alam kita semakin hari semakin mengembang, semakin lama semakin mengembang, semakin mengembang, dan tidak diketahui ujung pangkalnya. Bahkan mereka kata ianya seperti balon. Macam balon, tuan-tuan. Kita tiup, kemudian dia pecah. Itu juga akan berlaku kepada langit. Oh, macam tu rupanya. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga mendedahkan tentang alam ini yang sentiasa mengembang. Petikan daripada surah Zariyat ayat 47, juz 27. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un." Dan langit kami binanya dengan tangan, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa melapangkannya. Tuan-tuan, ini pendedahan daripada Al-Quran. Allah sebut sifatnya sentiasa lapang.
Penemuan saintifik juga mengaitkan tentang alam ini semakin luas, semakin lapang, semakin lapang, semakin membesar, semakin membesar. Dalam Al-Quran juga menyatakan perkara ini. Sebab itu kami mempercayai penemuan tersebut. Hanya sekadar kepercayaan, bukanlah satu bentuk keimanan. Tuan-tuan, kejap-kejap. Kami cuma nak lihat kenapa saat kita melihat alam, langit, bumi, diri kita, haiwan, apa semualah, yang mana ia yang ditanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman, bagi kaum yang meyakini. Dalam arti katanya boleh menambahkan iman kita dan menambahkan keyakinan kita saat kita menyaksikan alam. Ini poinnya. Selepas kita melihat, bicara di atas tadi, tuan-tuan, kita dapat melihat yang pertama, Al-Quran jauh mendahului dan mengatasi saintifik. Kenapa saya kata begitu? Sebab Al-Quran telah lama diturunkan. Al-Quran mendahului penemuan tersebut. Al-Quran diturunkan lebih 1400 tahun dahulu. Manakala penemuan itu adalah penemuan yang terkini. Tuan-tuan, mana mungkin Al-Quran berbicara sesuatu yang bersesuaian dengan saintifik, melainkan Al-Quran terlebih dahulu yang diturunkan. Tuan-tuan, ini juga di antara bentuk mukjizat Al-Quran. Tak pelik tuan-tuan, sekiranya penemuan saintifik barulah Al-Quran diturunkan, itu tak pelik. Tapi sekarang Al-Quran telah diturunkan lebih 1400 tahun dahulu, manakala penemuan hari ini bertepatan dengan apa yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran, menunjukkan Al-Quran jauh mendahului dan mengatasi saintifik. Yang kedua, iaitu selepas kita melihat bicara ini, menunjukkan kepada kita bahawasanya Al-Quran adalah ungkapan pencipta alam. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia menunjukkan dia yang menciptakan alam ini. Kerana dia mendedahkan kelak bagaimana pengakhiran alam berlaku, menunjukkan dialah yang mencipta alam, dialah yang menurunkan Al-Quran, dan menunjukkan Al-Quran ini bukan ungkapan manusia. Mustahil tuan-tuan. Kenapa? Sebab zaman Rasulullah adalah zaman yang jauh dari teknologi. Tuan-tuan, zaman Rasulullah jauh tuan-tuan. Sebagai contoh, teleskop. Bila ianya diciptakan tuan-tuan? Kapal angkasa, bila ianya diciptakan? Oh, maknanya mustahil Al-Quran itu adalah bicara manusia. Mustahil. Melainkan ianya adalah bicara daripada pencipta alam ini. Ketiga, iaitu saat kita melihat kepada bicara di atas, kita dapat menyaksikan sesuatu keajaiban. Kita dapat melihat yang mana Al-Quran ini ada sesuatu di dalamnya yang mana ianya bertepatan pada setiap zaman dan juga keadaannya, penemuan bersesuaian zaman tersebut. Apa maksud tuan-tuan? Contoh, 500 tahun akan datang, jika usia dunia ini panjang tuan, 500 tahun akan datang. Zaman itu tuan-tuan bukan macam zaman sekarang. Begitu juga tuan-tuan, apa yang kita miliki hari ini, jika kita bandingkan era kejatuhan Kota Melaka dulu, tuan-tuan, 1511 contoh. Pada zaman itu tuan-tuan, bila kita berbicara dengan apa yang ada pada zaman kita ini, pasti mereka tidak akan faham. Kita berada pada zaman itu, cuba bayangkan, kita cerita kepada mereka tentang Facebook, WhatsApp, Twitter, mereka tak akan faham tuan-tuan. Kenapa? Sebab zaman mereka jauh daripada teknologi. Kita bayangkan 500 tahun akan datang, bila kita berbicara tentang apa yang kita miliki hari ini tuan-tuan, kepada mereka mempelai, sebab zaman akan berbeza. Walaupun begitu tuan-tuan, kita yakin di dalam Al-Quran pasti akan ada sesuatu penemuan yang bersesuaian dengan zaman tersebut. Mesti ada. Kenapa? Untuk membuktikan bahawasanya Al-Quran itu datang daripada pencipta alam. Walaupun zaman yang berbeza, pasti akan ada penemuan yang bersesuaian pada zaman tersebut.
Maksudnya ianya akan berkekalan sehingga hari kiamat. Betul, ianya akan berkekalan sehingga hari kiamat. Jadi ini di antara bentuk mukjizat Al-Quran, berbeza dengan tongkat Nabi Musa AS. Tuan-tuan, kita kena faham mukjizat Al-Quran berbeza dengan tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa campak jadi gula. Al-Quran, tuan-tuan, adakah mukjizatnya saat umat terbakar Al-Quran tak terbakar? Terbakar, tuan-tuan. Banjir, Al-Quran tak hanyut. Oh, maksudnya mukjizat Al-Quran itu terletak pada perkataan di dalamnya. Betul. Ini merujuk kepada mukjizat Al-Quran. Jadi selepas kita melihat kepada penemuan tadi, tuan-tuan, ianya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang yakin. Bertambah tetap keyakinan kita, tuan-tuan. Betul. Menunjukkan Al-Quran diturunkan daripada pencipta alam. Manakala Islam adalah agama yang dinisbahkan kepada Al-Quran. Secara tidak langsung, Islam ini adalah agama yang datang daripada pencipta. Betul? Kemudian ianya juga menambahkan keimanan kita. Kenapa iman kita bertambah, tuan-tuan? Sebab kita semestinya berbangga satu-satunya kitab suci yang wujud di atas muka bumi hari ini, dan ianya bertepatan dengan penemuan saintifik adalah Al-Quran sahaja. Sehingga ke hari ini belum berlaku pertembungan di antara saintifik dan juga Al-Quran. Bermadu, tuan-tuan. Banyak sangat ke dalam Al-Quran ayat yang berkaitan dengan saintifik. Banyak haji. Bukan sikit, banyak. Maknanya belum ada pertembungan lagi lah. Dalam arti katanya saintifik kata A, Al-Quran kata B. Belum ada. Tapi kita mempunyai kaedah yang jelas. Sekiranya pertembungan saintifik dan juga Al-Quran, kewajipan kepada kita mendahului Al-Quran. Manakala sehingga hari ini belum ada pertembungan di antara kedua-duanya. Banyak, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, kita renung firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah, petikan daripada surah Fussilat pada ayat 53. Firman Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in syahid. Artinya kelak kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami pada penjuru langit, penjuru alam semesta, dan pada diri mereka sendiri. Maknanya, tuan-tuan, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kita tentang alam, tentang diri kita, sehingga nyata bagi mereka itu sesungguhnya ianya benar. Allah itu benar, Al-Quran itu benar. Saat kita melihat kebenaran berpaksikan kepada alam yang terbentang di hadapan kita, tuan-tuan, seperti mana kita tegaskan di awal tadi, ianya tidak akan tercapai melainkan dengan kita berfikir. Hal ini juga berkaitan dengan ayat yang kita kaitkan di awal tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan syukur. Kerana akal yang telah dikurniakan oleh Allah, disebut akal, tuan-tuan, mesti ada kaitan dengan berfikir. Jadi ini di antara penekanan yang mesti kita lihat. Ingat, Islam ini adalah agama yang kaya dengan ilmu. Maknanya bila kita baca Islam, kita baca Al-Quran, kita melihat bahawa Islam ini bukanlah agama tahlul ke apa, tak, tuan-tuan. Islam adalah agama fitrah. Bila sebut fitrah, semestinya ianya bersesuaian untuk manusia. Ianya bersesuaian untuk fitrah manusia. Kaedah asas, sesuatu yang bertentangan dengan fitrah, ketahuilah, tuan-tuan, ianya tidak ada kaitan dengan agama. Kaedah, sekali lagi, tuan-tuan, sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia, ianya tidak ada kaitan dengan agama. Ada contoh tentang risau, tuan-tuan. Mungkin ada masa sikit lagi. Ada berapa minit lagi? 4 minit lagi. Contoh, tuan-tuan. Ini saya nak ajak tuan-tuan, ibu-ibu, untuk kita berfikir. Sebab kita kata tadi Islam adalah agama fitrah. Sesuatu yang bertentangan dengan fitrah, secara umumnya ia tidak ada kaitan dengan agama. Saya pernah melihat satu video pendek. Saya tidak ingin menamakan individu ini,
tuan-tuan, hanya sebagai untuk mengajak kita sama-sama merenung dan berfikir. Jadi pendek. Ceritanya tentang seorang individu. Mungkin tuan-tuan pernah melihat video tersebut. Seorang individu, dia dikunjungi oleh seorang ibu muda dan juga anak kecil. Jadi ibu muda tadi pun bertanyalah kepada individu tadi, kepada si fulan tersebut, Ustaz, nak tanya, ada tak tips untuk menerangkan hati anak? Ada tak tips untuk menerangkan hati anak? Manakala si fulan tersebut, individu itu memberi tips. Apa dia kata? Dia kata, akak ini, akak balik nanti, akak bila berwudu, akak dadah air wudu. Bila wudu, basuh muka, basuh tangan, sehingga akhirnya air tersebut dadah. Kemudian akak beri minum kepada anak akak. Ikhtiar untuk inilah tadi sebenarnya menerangkan hati anak tu kena ambil wudu daripada mak yang wudu. Okey tuan-tuan, kita ingin berfikir. Soalan saya kepada tuan-tuan ibu-ibu, siapa di antara tuan-tuan perempuan yang sedia untuk melakukan demikian rupa kepada anak cucu kita? Siapa yang sedia nak buat? Maknanya balik malam ni dia wudu, simpan dalam baldi, esok buat air kopi. Sebelum anak pergi sekolah, bancuh dengan air itu, buat minum. Siapa yang sedia nak buat tuan-tuan? Seorang pun tidak bersedia. Maknanya tuan-tuan perempuan berfikir, air wudu. Sedangkan bila kita basuh muka, tuan-tuan, ini juga melihat kepada penuh saintifik. Bila kita basuh muka, tuan-tuan, luruh daripada muka kita, hasil daripada kesusahan daripada air, ribuan bakteria. Bahkan bakteria yang terdapat pada muka, tuan-tuan, sebilangannya tidak terdapat apa yang pada tangan. Apa yang terdapat di kaki kita, tuan-tuan, bakteria sebilangannya tidak terdapat pada anggota-anggota yang lain. Berbeza pula rumahnya apa semua. Jadi air tadi tadah, beri minum kepada anak, maaf kami tak boleh buat. Menunjukkan tuan-tuan berfikir, menunjukkan maaf, tips tersebut tidak ada kaitan dengan agama, sebab Islam tidak akan menyarankan umatnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Sebab Islam ini adalah agama fitrah. Tuan-tuan, mungkin itu kita tak lihat. Tetapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan berwudu, kita lihat air. Kelabu tuan-tuan, kelabu. Oh patutlah pun bila kita pergi wudu di setengah masjid yang ada kolam, tuan-tuan cuba tengok lumut dia. Kadang-kadang tuan-tuan, air itu kita angkat bau dah lain macam. Ini realiti yang dapat kita lihat. Yang tak dapat kita lihat, tuan-tuan, lagi bermacam-macam. Jadi, maknanya kita kena berfikir kaedah secara umumnya sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Air ini dengan terdedahnya, dengan kotornya kita nak beri minum kepada anak, kononnya ianya adalah air yang memberi sebagai air penerang hati anak. Maaf, kami tak boleh buat. Menunjukkan tuan-tuan, perempuan, kita menggunakan akal kita. Jadi mudah-mudahan dengan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita manfaatkan, kita berfikir tentang sesuatu. Ingat, natijah akhirnya kita melihat dan akhirnya menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya sekurangnya kita telah melihat bagaimana untuk kita berfikir sesuatu, dan semestinya tuan-tuan, natijah akhirnya mesti iman dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertama. Wallahu taala alam. Saya memohon kemaafan sekiranya berkaitan saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk pribadi tuan-tuan, ibu-ibu, saya memohon kemaafan atas keteraturan yang dibicara Allah taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله
حي على الفلاح